Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam apa? Yeay. Macam apa? Oh, doi. Assalamualaikum. Ya, ada ni. Ini biskut. Biskut. Biskut apa? Kena coklat. Coklat dah pula awak ni. Ini tidak. Kejap. Tengok. Tidak, ses. Apa Fatih buat? Okay, so kita nak masuk ke tahun baru. Ada orang dia masuk tahun baru, dia ada azam baru, betul. So tahun baru ni menandakan macam saya kalau ini anak saya yang sulung, Muhammad Al-Fatih. Tengok. Itu. Okay. So tahun baru ni siapa yang geng 3 series ni kan? Umur 30 saya rasa kan. Tahun ni tahun kalau tahun baru ni umur saya pada tahun 2020 ni maksudnya saya masuk 30 tahun. Ada orang dah lama dah umur 30 tahun dah. Jadi saya pun kadang dulu masa kita sekolah rendah kan, kita fikir bila nak masuk umur 12, nak masuk umur 12. Dah sekolah menengah, dah sekolah menengah kan. Dah sekolah menengah, lepas tu tunggu pula nak habis SPM. Oh, tunggu habis SPM. Dah habis SPM pula, tunggu pula umur 18. Oh, dah cukup umur 18. Dah cukup umur 18. Oh, tunggu pula umur 21. 21. Actually, dah 21. Lepas tu tunggu pula 25. Okey, dah 25. So, sekarang tunggu pula umur 30. Ada umur 30. Tapi pada setiap peringkat tu yang saya nampak lah sebaya. Betul tu Tuan Hafiz. Sebaya. Betul lah, yang tu hari kan kita pernah sembang kan Tuan Hafiz kan. Kita sebaya 92 Geng 3 series. Okay. Pernah dulu bila fikir, bila dah masuk je umur tu, kadang apa yang menyebabkan kita excited is something yang macam qualification untuk dapat benda tu ke. Contoh macam kalau kita nak ambil lesen tunggu umur 18. Dulu masa saya sekolah dulu kan. Lepas tu ada pula nak pergi mana-mana ke, waktu tu kena cukup umur 21. Tunggulah umur 21. Dah umur 21, dia sebenarnya tentang the process. Proses tu yang penting sebenarnya. Tuan Hafiz selalu sentiasa hadir, Tuan Hafiz ya. Anak saya main apa guli ke apa tadi. So agak Fatih sini bagi ayah nak. Bagi ayah. Bahayalah awak ni. Pecahkan kaca. Lepas tu tiap tahun menunggu tahun seterusnya. Tiap tahun tunggu tahun seterusnya kan. Tapi itulah, dia daripada bila dah, daripada umur 20 dah 21 tu kan, lepas tu 25. Dah 25 tu kita tak tunggu pula yang 26, 27 tu tak tunggu sangat kan. Tapi sekarang bila dah masuk 30 ni, dia dah macam dah 30 lah. Cik tu betul. Dah tahu masa tu berapa umur masa tu kan. Itulah. Betul Tuan Hafiz. 2020 kan, sebab kita selalu masa sekolah Ayah mana? cikgu suruh lukis. Bol tak ada. Awak tak boleh main, bahaya nak, bahaya. Bahaya. Nanti pecah, nanti cermin tu pecah, nanti luka, faham? Nak masuk buyut. Mana ada masuk perut pula. Kita terbang. Suruh lukis cikgu seni. Tak, itu Cikgu. kayang. Ya, cikgu garang. Allah. Kayang. Cikgu seni cakap, lukis bagaimana suasana misi. Tunggu tak ada. Misi 2020 kan. Waktu tu misi 2020. Misinya kadang kita pelik, kita menggambarkan benda tu macam tu. Kononnya 2020 ada kereta terbang. Tak ada pun kita terbang. Tapi sekarang bila fikir 2020 tu sebenarnya siapa yang cakap dengan kita 2020 ada kereta terbang? Betul tak? Sehingga kan semua yang sebaya kita, dia cakap ada kereta terbang umur 2020. Sekali 2020 bukan kereta terbang, nyawa yang terbang.
Nyawa orang yang banyak terbang. Aduh ya. Semacam kan dah 2022. Kartun dah gambarkan gitu. Oh, kartun lah. Aduh. Jeng. Atuk macam Atuk mana tu? Aduh, atuk bunyi impian Yang tu hari apa pula? Misi apa dah 2030 pula. Aduh. Terkejar lah. Yang kita kena fikir ialah bila tahun mendatang hari jadi kita makin hampir, tu maksudnya kita dah dekat dengan kematian. Itu je lah. Dan setiap hari bila kita bangun, kita bekerja, cari rezeki kan, apa yang kita patut buat. So tahun baru ni sebenarnya, kalau bagi anda semua yang ada yang orang cakap jangan sambut, tu sambutan bagi orang Kristian, Masihi. Kita ni orang Islam jangan sambut. Allahualam. Sebab dia macam ni. Ada tok guru saya, dia buat penjelasan, dia buat posting juga. Dia cakap apa, setiap tahun, tak kira you Islam ke tidak, dan ialah ustaz saya tu dia mengajar kan tentang agama juga. Dia cakap apa, azam baru ke apa, cuba perbetulkan. Jangan kita duk sibuk tentang azam baru tetapi kita tak betulkan kita punya azam. Sebab segala azam tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala juga. Betul. So apa yang kita kena betulkan, perbetulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Pertama sekali, taubat. Sentiasa ingat kita kena sentiasa bertaubat, istighfar, selawat. Cuba usahakan untuk istighfar, untuk selawat. Kemudian jaga hubungan dengan awak apa jika masih ada dengan saudara mara, kan. So peringatan untuk kita bersama juga lah kan. And then cuba usahakan juga untuk kita berzakat, tunaikan zakat. Okay, tunaikan zakat, tunaikan solat. Cubalah usahakan untuk berjemaah ke. So itu yang penting. Azam baru ni bila kita jaga dia, okay, Allah Ta'ala, insyaAllah kita, urusan kita pun akan dipermudah. Betul. So maybe live ni kalau you tengok, tak adalah sembang pasal bisnes sangat kan. Dia just kita cakap tentang kebanyakan orang banyak cakap, ada background music anak saya. Kebanyakan orang setiap tahun dia orang ada azam baru. Buat apa? Itulah drama. Cuba sabar jap, ayah tengah. Aduh, hai. Macam tu lah. Dah ada anak dua. Umur 30 ni dah ada anak dua kan, tu Afi kan? Ni bukan baby ni. Sabar. Sekejap, ayah tengah cakap dengan orang. Okey? Dia tengah tengok dah. Pasal abang dia pula tengok. Okey, so tahun baru, azam baru. Orang selalu cakap macam tu kan? Tak kira. Sebab video ni saya cakap tentang azam baru, tahun baru, umur makin bertambah. Kenapa saya sebut tentang umur 30 tahun umur saya dan geng free series? Sebab supaya anda relate. Okey, supaya anda relate. Golongan yang sebaya dengan saya adalah Gen Y. Okey, Gen Y akan datang ni yang dah start umur 18. Sebab ada tim saya yang bekerja dengan saya, dia sekarang umur dia 18 lah. Dia orang ni golongan yang akan jadi pelapis negara dan termasuklah kita yang akan jadi pemimpin-pemimpin bagi negara kita. Sebab yang tua-tua akan meninggal juga. Memanglah orang cakap meninggal tu, mati tu tak kena usia kan. Tapi pelapis-pelapis ni siapa? Jadi golongan-golongan yang Gen Y di negara Malaysia, malahan di dunia ni, Gen Y sangat banyak. Kenapa saya cakap 3 series? Put your hands up. Umur 30-an ke atas ke apa? Sebab golongan ni yang banyak, jurang dia dengan Gen apa tu? Gen 2. Orang panggil Gen 2 lah kan. Gen 2, mak bapak kita lah kan.
jurang ekonomi, jurang orang kata in terms of expertise dia sangat tinggi. Sangat tinggi. So that's why maybe kebanyakan orang yang macam berumur yang macam mak bapak kita ni, dia tak nampak macam mana anak-anak kita, macam mana dia cakap macam tu. Gen X. Betul Nafi. Gen X. Dia orang cakap macam mana anak-anak ni, dia orang ni kerja apa, nak kerja apa, bisnes apa. Sebab dia macam ni tau. Okay. Apa yang dihadapi oleh Gen Y, segala brainwash berlaku sejak daripada kecil. Okay, dia berlaku daripada sejak kita kecil. Handphone yang tak ada, yelah, kita pernah ada zaman kalau umur yang dah 30 sekarang, kita dah pernah juga hadap handphone yang macam tu. Apa tak nama handphone tu, dia memang pakai itulah untuk pusing. Saya pernah waktu tu pun, handphone tu pun pernah juga pakai. And then last kali pakai handphone yang tu, siap kunci dia tu kan, yang tap lepas tu call tu kan. Then handphone Nokia, and then handphone 3310 apa semua tu kan. Then sekarang dah jadi smartphone, dah ada iPhone and all this. And then ada laptop, ada internet, ada wifi lah, ada semua ni lah yang kita ada wujud sekarang ni, dengan TV daripada besar sehingga sekarang kan nipis kan. Nak cakap cara pembesaran, cara membesar, benda yang you dapat, benda yang you consume berbeza. Okay. Jadi bagi orang yang berumur dalam 30-an ni, dia Symbian. Symbian handphone Symbian. Yalah. Symbian gila lah. Hafal juga Tuan Nafi. So golongan yang macam kita Gen Y ni, yang akan meneraju, yang akan shape the future. Sebab kebanyakan di masa akan datang ni, kalau you belajar, let's say macam orang cakap eskatologi lah, kalau you belajar tentang berapa banyak baby boomers, and then akan datang ni akan jadi the alpha generation. Kenapa? Sebab alpha generation ni kita akan nampak siapa yang betul-betul dalam golongan selepas Gen Z tu yang akan lahir betul-betul alpha, ataupun dia just followers sahaja. Fatih, tutup air tu nak? Tu air tu tutup. Nanti tumpah. Okay. So bagi yang berniaga, oh bonda yang bawa. Oh ya ke? Okay. So bagi yang berniaga di tahun baru 2022, what do you expect? Okay, what we can expect pada tahun 2022? Nothing much, tetapi you kena sedar yang you have to change. Okay, anda kena berubah. Tetapi saya bagi tahulah apa yang saya lakukan since daripada hujung tahun lepas. Dan sekarang pun dah hujung tahun, dah setahun. Saya reveal lah pada anda. Apa saja jenis marketing, apa saja jenis bisnes. Dan saya dah nampak kebelakangan ini, sebab bila orang start daripada COVID-19 pada 2020 March 18 Mac 2020, orang start hadap pandemik COVID-19. So Sekejap Fatih. Iklan. Since daripada tu, orang banyak pergi kepada dunia online. Banyak yang work from home. Betul. So banyak juga yang start online kan bisnes dia orang. Banyak yang kena belajar, banyak yang terpaksa belajar, banyak yang tak ada laptop, kena ada laptop. Ada yang buat PDPR kan, belajar daripada rumah kan. Banyak budak-budak sekolah daripada rumah. So PDPR lah kan. Apa yang, kenapa pula tak best? Tengok je. Bunga api dah start bunyi. So saya sedar bila semua pergi dekat
You kena faham tentang strategi. Bila semua fokus dekat satu tempat, ini strategi. And it works all the time. Every generation. Jangan tutup balik. Tutup. Jangan buka. It works all the time, on every generation lah kan. Every generation dalam strategi perang ke. Sekejap lagi sayang. Sekejap lagi. Baru pukul 10 lebih. On every generation. Kenapa? Okay. Pada waktu berlakunya pandemik tu, semua orang dah banyak fokus kepada online kan. So banyak orang dah start e-commerce. Bukan suruh anda tinggalkan online. Tak. Tapi you bayangkan bila semua dah fokus kepada online semua, so dia dah jadi Red Ocean. Kalau you baca buku Red Ocean Strategy, you akan belajar juga Red Ocean Strategy pula, Blue Ocean Strategy. Dalam tu dia explain tentang Red Ocean lah. Red Ocean ni adalah industri yang you duduk tu, dalam bisnes yang you wujud dalam tu. You join, let's say you buat business, let's say menjual makanan ke, menjual produk fizikal ke, you buka bengkel ke, dan benda tu let's say lah you berniaga online, dia dah jadi saturated, means dia dah jadi red ocean dan terlampau ramai orang yang menjual. Okay, tapi you boleh menjual benda tu, tapi you gunakan strategi yang lain. Okay, you gunakan strategi yang lain. Maksudnya, contoh macam saya since dah berhujung tahun lepas, kenapa saya start berniaga secara offline? Saya fokuskan masa saya 80%, even saya rasa 90% masa saya dan tenaga dan duit saya kepada bisnes offline saya, iaitu bisnes kebab. Okay, Alpha View Food. You boleh tengok bisnes saya Alpha View Food. Saya fokuskan pada bisnes offline saya. Kenapa? Sebab banyak orang dia dah pergi kepada online saja, dia tak nampak yang offline ni pun sebenarnya masih ada orang lagi. Masih ada orang yang berkualiti. Sebab you kena ingat orang yang berkualiti, orang yang berduit, dia tak nak duduk dekat tempat keramaian. Orang yang level yang nak benda yang mahal apa semua, dia tak nak duduk pada tempat yang keramaian, dan dia tak nak buat benda yang sama. That's why orang yang lawan arus, kita tak lawan arus Tuan Hafiz, bukan lawan arus pun. Sebab saya still buat business online tu, still juga buat. Tapi kita wujudkan lagi satu, tapi kita put all the effort 80% dekat situ. So bila sekarang ni saya perasan, sebab wife saya dia jadi ejen memasak. Wife saya dia jadi ejen memasak. Saya rasa kalau siapa yang follow saya, dia tahu. Wife saya dia join ejen memasak all the time. Kebelakangan ni even banyak ejen memasak pun dia akan fokus kepada offline. Dia main game offline pula. Kenapa? Sebab benda ni saya dah sedar dah. In terms of strategy, saya banyak buku tentang strategi kan. Tapi waktu tu saya tak boleh nak cakap dengan semua orang kan. Saya tak boleh nak cakap dengan semua orang. Saya kena plan, saya kena buat and then buktikan dahulu. Baru kita nampak. Yes, ada je orang kata kekangan, ada je dugaan. Sebab bukan saya seorang je yang start buat business offline. Sebab you kena sedar, tak semua orang diminat nak berniaga online, dan tak semua orang dipandai tentang digital marketing. So, sesiapa yang di start berniaga nasi lemak, ada yang baru start berniaga, bayar-bayar macam saya 30 lebih, 30. Ada yang orang kata kena buang kerja apa semua tu. So, dia orang semua berniaga tau. Dan dia orang pun ada juga, kalau you perasan, sekarang banyak kedai di tepi jalan. Banyak yang peniaga-peniaga jalanan sekarang yang berniaga. Okay, yang berniaga. Banyak usahawan-usahawan yang berniaga. It's good for economy. It's good. Okay. So nak cakap dugaan tu kat mana pun still ada. Bukan cakap kat sini tak ada, akan tak ada gangguan.
Dekat offline ni tak ada gangguan ke apa, peluang yang sangat besar. Yes, peluang sangat besar. Cash flow harian memang alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah ada cash flow harian. Nak dibandingkan kalau kita cakap secara online, kita kena buat banyak kerja, kita guna software apa semua. Yes, depends pada you punya bidang. And maybe you gunakan duit banyak untuk buat marketing, and then you dapat hasil tu memang segedebuk. Tapi you tak ada yang benda yang you boleh, orang kata stick benda tu, means hari-hari you tahu benda tu memang confirm akan dapat sale. Memang confirm akan dapat sales. So apa kebaikannya pula buat bisnes offline ni ya? Tapi tak ramai ekosistem. Betul tuan? Betul. Keras dunia bisnes. Memang dunia bisnes memang macam tu Tuan Fi. So macam mana sebenarnya, apa yang membuatkan kita kena buat macam tu? Sebab kalau you rasa dunia offline tu susah kan, dunia online tu susah, let's say macam pandemik kan. Kalau pandemik, sejak berlakunya pandemik, ada je yang tiba-tiba gulung tikar. Kenapa gulung tikar? Dia sebenarnya boleh je you tweak ataupun you pivot you punya business. Siapalah kita yang nak tegur, sebab bila orang ada tekanan, bila orang ada tekanan, dia susah nak terima nasihat orang. Dia susah nak terima nasihat orang. So bila kita buat consultation, saya sendiri buat consultation, tak semua orang yang akan terima nasihat, dan dia akan nampak jenama yang besar. Dan ketika orang susah, dan ketika orang tengah sakit, ketika orang berada di bawah, dan siapa yang membantu ketika orang tu berada di bawah, dia lah yang akan diikut oleh orang-orang tersebut. Adakah you ada orang kata kekuatan? Adakah you ada suara dalam bidang tu? Adakah you memang orang panggil apa, authority untuk bercakap tentang benda tu? So saya fokuskan diri saya sepanjang 1 tahun ni. Ya sayang. So fokuskan diri saya sepanjang 1 tahun ni untuk berniaga secara offline. Berniaga secara offline. Mulakan bisnes offline ini. Dan saya sendiri dah nampak, dan saya sendiri memang ada pengalaman. So saya bercakap dengan kacamata peniaga jalanan juga. So kalau saya nak cakap tentang peniaga jalanan, apa yang diorang hadap, apa yang diorang rasa, saya boleh faham. Saya tak sembang, orang kata sembang kencang, tak adalah cakap tentang benda ni macam ni. Yes, sejak daripada COVID-19 ni memang jurang di antara B40 dengan M40 tinggi, apatah lagi dengan T20 dia punya jurang lagilah tinggi. Jurang orang kata pendapatan dan ekonomi dia orang. So orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Tapi apa yang membezakan dia orang yang boleh makin kaya, miskin makin miskin adalah keputusan yang dia orang buat. Memang dia akan jadi lebih susah, dan dia akan jadi lebih senang bagi orang yang ada, dia boleh buat dan dia boleh hadap. Sebab sekarang semua orang kena pantas, sekarang semua orang kena berani, sekarang semua orang kena lebih kuat. Senang cerita, survival of the fittest lah. Kalau you pernah dengar quotes kan, survival of the fittest, dia macam tu. Yelah, tak kurangnya juga dengan dugaan daripada segi kesihatan, iaitu COVID-19. Ada juga dugaan daripada segi ekonomi. Ada orang di kedai kena buang kerja. Ada yang kita tahu macam AirAsia tak boleh beroperasi kan. Banyak staff dia yang dia berhenti kerja. So diorang ada yang being creative and start a business. And ada yang jadi driver AirAsia. Sampaikan AirAsia sendiri buat bisnes baru, bisnes model baru. Dia wujudkan jenis bisnes baru pula. Dia buat transportation, dia buat apa, dia buat food delivery AirAsia. Bayangkan. So nak cakap sebenarnya tahun baru ni dia akan lebih mencabar. Lebih mencabar means
bukan saja untuk kita yang umur 30-an ke apa, tidak. Apatah lagi lah, saya cakap apatah lagi lah. So kalau you rasa makin down, makin lemah, jangan. Okay, saya ada buat satu tribe, nama dia Alpha Prono, Alpha Entrepreneur. Kalau you sebagai usahawan join dalam tribe tu, InsyaAllah saya akan start posting dalam tu. Saya tak post konten lagi, tak silap saya. You join dalam tribe tu, you join, and then saya akan sharekan beberapa knowledge yang insyaAllah saya boleh kongsikan kepada anda. Jika anda berminat, you boleh tengok and belajar sedikit sebanyak, dapat menambahkan ilmu anda untuk menjadi alpha dalam bidang anda. Sebab kepakaran saya adalah untuk membantu orang lain. Dan join. Tu dia. Terima kasih Tuan Afi. Macam mana cara nak join? Pergi dekat website saya tu, yang saya letak dekat caption saya ni. Kalau you tengok kat YouTube ke apa, tengok dekat description. Sebab saya akan upload video ni dekat YouTube juga. You tengok website saya alimunin.com. Dalam website tu ada Tribe Alpha Prono. Sebab Tribe Alpha Prono, and then YouTube channel saya, dan juga course digital marketing saya. Free course digital marketing. Fatih, buat apa tu? Janganlah buat macam tu. Tu barang ayah tu. Ayah? Barang ayah niaga. Tak, betul buat pasal tu. Nanti rosak. Besar. Macam tu lah dia nak. Betul. Ada Okay. kunci. So, kenapa saya tukar? Ada yang join, ada yang cakap pada saya, ada yang tanya kepada saya, kenapa Tuan Alim daripada Khalifah Usahawan rebrand menjadi Alpha View? Ada yang tanya kepada saya macam tu. Okay, kita nak cakap kita kena berada pada bidang ni. Okay, saya dalam bidang training, consultation and digital marketing dah masuk tahun 2021 ni saja dah 5 tahun. Since daripada September 2016. Okay, since daripada September 2016 sehingga kini saya buat consultation, training and digital marketing services apa semua ni. And saya memang banyak fokus juga pada growth marketing, big data. So saya belajar tentang strategi, semua tu saya belajar. Memang itu adalah skill set juga, memang saya kena belajar. Dan semua tu sebenarnya, kenapa membuatkan saya untuk rebrand kepada Alpha View? Disebabkan kepakaran saya, dan disebabkan juga pelanggan-pelanggan saya, dan juga disebabkan juga usahawan yang saya bantu. Okay, sebabkan usahawan yang saya bantu dan fokus saya, pelanggan saya. Okay, fokus pelanggan saya adalah memang founder. Kebanyakannya adalah founder. Kebanyakannya adalah business owner, dan termasuklah business yang newbie. Termasuklah usahawan yang newbie. Ada orang cakap, alamak untuk founder je ke? Tak. Untuk usahawan newbie pun boleh. Kalau you cakap, alamak panduan Tuan Alim ni macam susah sangat lah nak faham, maybe dia terlampau advance ke apa, it's okay. You belajar, you follow dulu, you tengok saya punya content dekat YouTube channel saya, dalam tribe saya. Sebab saya pun tengah mendalami juga untuk memahami peniaga-peniaga tepi jalan. Sebab ekonomi dan tulang belakang negara Malaysia kita ni, negara kita adalah micro dan BKS. Okay, micro dan BKS. So that's why saya divert saya punya fokus pada niche pelanggan micro dan BKS. Okay, so dah setahun. Okay, dah setahun saya dalam fokus saya ni untuk pada niche ini. So apa yang berlaku sekarang, apa yang boleh expect di masa akan datang adalah you kena bersedia dengan senjata-senjata. Let's say orang cakap kalau akhir zaman kan, you kena belajar berenang. Okay, contoh kalau banjir kan, you kena pandai berenang kan, betul? By the way, selit sikit dakwah. Kena pandai berenang. You kena pandai memanah, betul? You kena pandai berkuda kan. So why not sebenarnya, instead of you, memang kalau selama you just online saja, cuba you belajar offline ni pula macam mana. Kalau you tak pernah dalam dunia offline, or maybe you pernah ada pengalaman tapi you tak sendiri apply dalam bisnes yang you jalankan. Tapi sejak saya dalam Alpha View, okay, saya dah start brand Alpha View ni, saya sedar leadership
It's not about dalam bisnes saja. Okay. Banyak penemuan baru juga yang saya jumpa. Leadership bukan saja dalam bidang ekonomi. Leadership juga dalam bidang sosial. Leadership juga dalam bidang politik. Of course, as we can see, leadership negara kita pun bertukar-tukar. So, kadang rakyat pun pening, betul tak? Isu banjir ni lah, macam ni diorang buat lah, macam tu lah. Macam mana saya nak cakap? Bagi yang tengok saya punya live, yang video saya share tu, you faham lah. Yang faham, yang tahu lah. Okay, dia bukan cakap tentang baik ke buruk. Apa yang saya sampaikan adalah sebagai guru, you berfikir, you ambil ini sebagai ilmu. Bukan nak suruh orang kata sokong sini ke apa, tidak. Saya bercakap untuk bagi anda pencerahan, bagi anda ilmu, bukan untuk anda menyokong sini, sokong sini, tolak sana, tolak sini, tidak. Sebab di akhir zaman ni dia penuh dengan fitnah akhir zaman, betul? Dia penuh dengan fitnah akhir zaman dan dia penuh dengan kekeliruan juga. Sebab di akhir zaman ni lah, di waktu 2020 ni pun dikenali juga sebagai VUCA World. VUCA World ni memang dah keluar term tu since daripada 2018. Since daripada 2018 hujung tahun. VUCA World. V, volatility. U, unpredictability. C, complexity. A, ambiguity. So means semua tu, dunia sekarang ni memang penuh dengan volatility. Sama macam fragile. Kalau you post barang fragile tu, volatility pun macam tu. Volatile, tak stabil. Memang tak stabil. So macam mana you nak jadikan stabil? You sendiri kena bergantung dengan diri anda sendiri. So you sendiri yang you kena kontrol ekonomi anda, kontrol you punya keputusan. You kena jaga. Bagaimana dengan anda sendiri jaga diri sendiri, jaga rakyat sama rakyat. Maybe you cakap leadership, negara problem ke apa semua. Itu tugas diorang. Diorang buat tugas diorang. Betul. Kita buat tugas kita lah. You berniaga lah. Betul. Sebab you nak selamatkan negara. Betul tak? Tulang belakang tau. Tulang belakang negara kita adalah ekonomi. Ekonomi adalah mikro dan PKS yang macam kita. Bagi anda yang tengok ni, bagi tak sedar lagi, tolonglah sedar. Okay. So what next? Pada tahun 2022, apa yang you boleh lakukan? Saya setahun saya simpan benda ni. Kenapa? Sebab sewaktu 2020 saya start bercakap, buat training, buat live, buat konten kan, saya perasan orang mengabaikan konten tersebut. Mengabaikan, dan orang macam dah orang sakit, orang tertekan, apa saja you cakap pada dia tak nak dengar. Bukan dia tak nak dengar, dia dengar tapi dia takkan masuk, dia susah nak masuk. Sebab dia tengah hadap kesakitan tu. Kau duk cakap, bukan dia tak nak masuk, tak nak terima, tapi dia sakit itu memang tengah ke atas. Kesakitan itu memang real. The pain is real. Macam tu. Semua orang. Masalah ekonomi ke, masalah kesihatan ke, masalah keluarga ke, masalah personal ke, kesakitan itu yang menyebabkan dia orang tak boleh nak terima apa saja keputusan yang betul, maybe nasihat ke apa semua. So even waktu tu saya cuba advise orang ke apa, dia orang tak terima. So means apa? Means orang sekarang dia jadi makin susah bagi semua orang. So kalau you cakap pelanggan dah berubah ke, pelanggan dah pergi cari brand lain lah, dah tak setia dengan kita ke apa, jangan cakap macam tu. Gigi apa tu, Tuan Nasaruddin, Gigi jangan cakap yang customer ni dah berubah. Customer ni, wah, dia punya batch nombor 1 Tuan Nasaruddin. Jangan cakap customer kita berubah, tapi you yang kena berubah. Follow pelanggan anda. Pelanggan anda ni buat apa sebenarnya sekarang? You kena sedar di mana pelanggan anda. Kalau pelanggan anda ni pula dah jadi golongan lain, you kena karakter pelanggan anda ni bagaimana yang sebenarnya pelanggan anda. You kena fikirkan betul-betul you duduk dalam industri apa. You jangan cakap ini adalah serial entrepreneur. Okay lah, you serial entrepreneur. So mana you punya database?
Okay, mana you punya database? You fikirkan balik. Kalau you cakap you serial entrepreneur, golongan apa yang you target? Sebab it's important daripada awal you buat business, you kena ada target. Sama macam you memanah Okay, memanah, you ada target tau. You nak panah, you target dekat yang tengah tu. Biar kena orang cakap, Fatih, diam. Hadap saya. Bila you target, you memanah tu, you nak target yang tengah. Ada yang target tepi-tepi? Tak ada. Semua mesti nak target tu tengah. Sebab you ada target. Kalau you tak ada target, bagaimana? You akan just tembak je lah. Dia macam orang kata papan yang putih je semua. You main tembak je lah. Tembaklah sana. You cakap apa? You serial entrepreneur. Semua boleh, tak ada masalah. Tapi you serial entrepreneur, you kena kenal pelanggan anda. Golongan mana yang jadi sasaran aku? Aku nak pelanggan aku jenis macam mana? Jangan cakap jangan memilih pelanggan. Yes, boleh, ayat tu betul. Tetapi you kena faham dengan detail. Jangan memilih pelanggan means golongan mana. Sebab you buat produk tersebut, you buat servis tersebut, you tahu golongan ni saja yang aku boleh layan. Golongan ni saja yang sesuai, aku boleh bercakap dengan dia. Okey, nak cakap tentang kenal pelanggan ni, saya ada modul yang saya ajarkan pada modul saya, nama dia Recheck and Restructure Business. Okey, Recheck and Restructure. Dalam modul tu juga saya ajar tentang kenal pelanggan. Even saya punya student since daripada 2017 saya ajar tentang kenal pelanggan. Dia nak Adik mana? tak tahu. Nak beli atuk. Dia kot. Saya ajar saya punya student saya tentang kenal pelanggan. Kenal pelanggan ni, you tahu you punya target. Pelanggan tu lah you punya target sebenarnya. Jenis pelanggan anda ni lah you punya target. Macam saya B2B. Tapi sekarang juga saya menjalankan bisnes B2C juga. Bisnes tu customer. So saya faham perasaan customer saya. Usahawan-usahawan yang belajar dengan saya faham perasaan dia orang. So sekarang fokus saya adalah usahawan mikro dan PKS. Saya faham perasaan dia, kenapa dia orang tak ada duit spend untuk marketing. Saya faham perasaan dia orang kenapa. Sebab memang banyak tau golongan mikro dan PKS ni yang tak jalan pun marketing. Marketing berbayar apatah lagi. Okay, maybe ada orang yang ada pendedahan baru dia berani nak buat marketing berbayar. Okay, so itu di antara sebab yang saya nampak ada dia orang yang tak belajar tentang finance, ada yang dia orang tak ada pendedahan pun tentang perlunya ada SSM, perlunya ada lesen. Ada juga tak ada yang tak sedar tentang perlunya ada pengurusan tentang level usahawan tu. Banyak yang saya nampak macam tu. Banyak yang mengadu susah nak dapat pekerja, macam mana nak dapat pekerja, di mana nak cari pekerja. So ini di antara roadblock yang saya nampak pada customer saya. Contoh macam anda macam ni. Okay, so kalau macam you sendiri, you buat business to customer, you kena check customer you selama ni golongan yang macam mana. You kena kenal pelanggan anda. You kena kenal pelanggan anda bagaimana. Macam mana nak kenal pelanggan? You kena kenal diri anda dahulu. Okay, you kena tahu kekuatan diri anda dahulu. Cakap tentang kenal pelanggan, you kena kenal dahulu diri anda. Okay, you kena kenal dahulu diri anda, kekuatan anda di mana, kelemahan anda di mana. So, kalau you punya kekuatan adalah untuk bercakap dengan orang lain, you jenis extrovert, you boleh bercakap dengan orang, you boleh buat personal branding. So, kat situ you akan nampak lah you ni boleh duduk dalam industri mana ke apa ke. More details about that saya boleh share pada anda. You boleh chat dengan saya secara personal. Sebab kadang ilmu ni dia terlampau detail. Dia lebih kepada spesifik you punya masalah. Personality anda bagaimana. You kena pergi kat website saya alimunin.com. You tekan button WhatsApp tu. Jika ianya perlu berbayar, consultation tu apa, kena bayarlah. Jika ianya percuma lah, it's your luck. Tapi WhatsApp nak saya balas ke apa, tak perlu bayar pun. You just WhatsApp dia. Lambat atau cepat saya akan balas you punya WhatsApp. Okay. So penting untuk anda. Contoh macam saya ada juga buka untuk orang yang nak jadi ejen dengan saya. Jadi ejen apa? Ejen bisnes kebab, stall kebab. Bagi sesiapa yang berminat, boleh pergi
dekat website saya alfaviofood.com. So dalam tu ada beberapa package untuk menjadi ejen saya juga. Saya dah buat sistem juga. Sebab sebelum ni pun saya juga biasa dah buat sales page. Saya dah tahu package-package ni macam mana ke apa. Ada orang cakap dengan saya, package tuan ni RM3,000. Murah sangat ni, patut RM5,000. Kenapa perlu RM5,000 kalau kita boleh bagi RM3,000? Sebab kita tahu kita punya costing kita bagaimana. Okay. Sebab saya faham saya punya customer macam mana. You nak customer you membeli. Okay, you nak customer you membeli. Apa customer you nak? Permintaan dia orang. Apa permintaan dia orang sebenarnya? Dia orang nak ada duit. Dia orang nak ada bisnes. Okay, dia orang nak ada bisnes yang boleh run. Okay. So, kita provide lah bisnes tu. Contoh, kalau bisnes, saya cakap saya sebagai HQ, kita buatlah wujudkan bisnes tu package macam tu. Bukan kita nak orang kata win seorang. Kalau saya berkembang, you pun dapat duit. Betul tak? Kalau you dapat duit, saya pun dapat berkembang. Sama, win-win situation. Sama juga. So, pada tahun baru ni, you cuba tegaskan pada diri anda. Kalau you tanya pada saya dalam bisnes apa yang penting, pertama sekali yang paling penting adalah finance. Okay. Pertama yang paling penting, kalau you cakap you ni adalah orang biasa, saya akan cakap pada you finance. 2 kali. Yang ketiga, apa yang paling penting? Finance. Keempat, apa lagi? Yang keempat tu yang paling penting, marketing. Keempat. And then yang kelima, apa yang paling penting yang kelima? Nombor 5 paling penting, pengurusan. Okay. So itu berdasarkan pengalaman saya, pemerhatian saya, dan saya sebagai guru, saya ada pengalaman dalam bidang ni. So you tak boleh nak cakap betul ke ni. Saya dah ada pengalaman. Saya buat training, saya buat consultation. I know what I'm saying. Dan saya juga certified trainer under HRDF. Saya tahu modul-modul macam mana saya nak buat training, apa yang sesuai, bagaimana nak buat R&D. R&D, you tahu tak apa maksud R&D? Research and Development. Saya buat R&D. Selama setahun ni saya juga buat R&D. So saya nampak. Saya nampak. Kenapa? Apa maksud finance yang pertama tu? Apa maksud finance yang kedua tu? Apa maksud finance yang ketiga tu? Pertama sekali, penting untuk anda dapat sales hari-hari. Okay. Pertama sekali, sangat penting untuk anda dapat sales hari-hari. Untuk anda makan hari-hari. Untuk anda makan. Betul. Setiap hari you kena makan. Betul tak? So you kena dapat sales hari-hari. Faham? Okay. So finance. Yang kedua, kenapa finance juga? Penting untuk anda dapat sales and then you urus duit keluar tersebut. Jangan main guna je semua and then tak boleh nak restock barang. Sebab contoh kalau you berniaga nasi lemak, you kena beli beras dia lagi, betul? You kena beli bahan-bahan mentah dia lagi, betul tak? Memanglah orang cakap ada modal, nak kena guna modal. Tak semua gunakan modal. Capital, kalau you tanya dengan saya, capital ada 9 jenis capital. Ada 9 jenis capital. Dan lagi satu saya boleh cakap, ni ayat Mak Saleh yang saya sendiri gunakan sewaktu saya bermula. Being resourceful. When you have no resource, being resourceful. Kalau saya ajar pada anda 9 jenis capital tu, satu saja yang you kena faham dahulu. Bukan dalam 9 jenis capital tu. You kena faham ayat ni dulu. Being resourceful. Macam mana nak faham? You WhatsApp saya personal. Kalau you ada masalah daripada segi duit ke apa, WhatsApp saya personal. Bukan untuk saya bagi duit, I ajar you apa tu maksud being resourceful. Pertama. And then kalau you nak tanya macam mana 9 jenis capital tu, I tak ada capital duit. Capital bukan duit sahaja. Capital ni ada 9 jenis capital. Salah satunya adalah duit. Dan duit ni adalah di antara 9 jenis capital dia bukan paling penting. Dia ada yang paling hebat dan paling penting. Ada yang satu tu. You akan terkejut kalau you tahu yang satu tu, yang paling penting dan paling hebat. Okay, I nak you buka minda. Tahun 2022 ni tolong buka minda.
Okay, buka minda, buat keputusan yang betul, yang tepat. And then finance yang ketiga. Okay, finance yang ketiga. Kenapa pentingnya finance lagi? Kali ketiga ni pula, penting untuk anda uruskan duit anda supaya anda boleh invest balik ke dalam bisnes anda. Contoh, kalau you join business, let's say you join dropship ke agent ke apa semua ni, 3 level pertama, jangan ambil banyak sangat kenikmatan. Bukan tak boleh gunalah untuk you makan, untuk you survive dengan family, anak bini ke apa. Boleh. Tapi 3 level pertama ni, tolong jangan orang cakap hura-huri sangat. Okay? Sehingga you tahap dah nak naik master stockist, kalau you main sistem agent you naik master stockist, barulah you berbelanja lebih-lebih ke apa. Tapi still, once you master stockist, you akan sedar. You akan sedar sebenarnya memang you kena reinvest balik pada you punya business. Kenapa? Sebab you nak selamatkan you punya team. Betul? Yang di belakang anda ni yang bagi sumber sales kepada anda. You akan nampak nanti. Yang penting dengar je saya cakap. Let's say kalau you adalah owner business, you ada business sendiri, you adalah founder. Kalau you founder, 3 tahun pertama 3 tahun pertama jangan ambil banyak sangat kenikmatan. Jangan ambil banyak sangat kenikmatan. Tapi kalau macam ada orang buat bisnes yang jenis kedai makan ke apa ke, perlu ke saya tunggu 3 tahun? Ada cara dia. You WhatsApp saya personal. Kalau you bisnes tepi jalan, you peniaga tepi jalan, you tanya pada saya. Lebih cepat. Tak perlu kena tunggu 3 tahun. Ada cara dia. Tapi you kena konsisten lah, you kena buat lah. You tak buat, you tak dapat lah. Tu dia. Okay. So apa yang saya boleh tegaskan kepada anda kat sini, 3 finance, 3 benda penting dalam bisnes yang you kena buat. Pertama, finance. Kepentingan dalam bisnes tu pertama sekali, finance, and then marketing, and then pengurusan. Marketing, kenapa keempat ni kena buat marketing? Once you dah urus duit, sales you dah masuk, finance you dah urus dengan betul, and then you dah reinvest balik daripada bisnes anda dengan betul, urus duit yang keluar tu tadi kan, dekat yang finance yang kedua tu. And then yang keempat ni you kena buat marketing. Bukan bermaksud you kena buat iklan yang berbayar, tidak. Tapi you tahu sebenarnya you punya dana tu untuk marketing. Let's say you berjumpa dengan orang, tu kira marketing. You perlukan duit juga, betul. You guna duit tu untuk minyak pun dikira marketing. You buat baju, dikira marketing. Offline juga. Kalau you nak juga buat iklan berbayar, you kena tahu cara dia. I ada juga. Okay, saya ada panduan iklan, cara nak buat iklan FB Ads. Tapi sekarang banyaklah orang yang buat iklan, ajar tentang pengiklanan macam ni. You boleh je nak pergi mana-mana ke apa. Tapi fundamental dia, macam mana cara you nak guna, macam mana cara you nak buat, macam mana cara you nak start, you kena tanya. Kalau you nak belajar ni betul-betul, you kena tanya pada saya bagaimana fundamental dia yang betul ni sebelum nak jalan marketing berbayar. You tak faham fundamental iklan, pengiklanan, you akan habis duit. You akan bazir duit. Okay? Yes, you ada awareness. Tapi adakah waktu tu saja? 1 hari je? Sebulan je? Tak. You nak main long term. You buat business takkan sekejap je kan? You nak main long term. Takkan you nak main test saja? Tak. You nak main long term. Sekarang ni 2020 ni yang mencabar ni, you nak main long term, you nak buat keputusan yang tepat. Maybe lah kalau you cakap try and error. Tak. Sekarang masanya untuk you buat try and adjust. Mean sudah try. Saya ada satu formula yang saya apply daripada 2016 tu. Nama formula tu adalah formula A. Siapa yang follow saya jadi student saya, dia tahu formula tu. Formula A nama dia. Formula tu adalah leverage. Okay, leverage. And then monetize, leverage, monetize, and then apa? Scale up. Dah scale up, barulah rinse and then repeat. Tu formula A. Okay. So banyak sangat ni, dalam sangat ni. So nanti kalau saya post dekat saya punya YouTube channel saya, you follow lah YouTube channel saya, subscribe kat YouTube channel saya, sokonglah saya, tengok video ni berulang-ulang, and then you cuba fahamkan. Tak faham, tanya kat saya.
Okay, tak faham tanya dengan saya secara personal, WhatsApp saya. Okay, insyaAllah saya boleh bantu anda jika anda nak dibantu. Berat RAM memalam nak hadam. Dalam malam tahun baru kena hadam benda berat-berat pula kan. Aduh, hai. Kan tu Hafi? Dia rancak pula kan. Mana-mana rancak berdosa. Rancak pula tiba-tiba mencurah-curah pula ilmu keluar kan. So kita bagi je lah kan ilmu. By the way, saya nak ingatkan balik kepada anda yang dengar, yang tengok saya punya video ni. Saya adalah certified train the trainer. Slow. Sekejap lagi tahun depan dah. Sekejap lagi tahun depan dah. Aduh. Saya nak beritahu kepada anda, saya punya rate orang bayar saya untuk consultation, untuk training service 1 jam masa saya sekarang adalah RM750. Betul. Kalau you follow saya, you belajar dengan saya sebelum ni, you tahulah saya punya rate. Fatih, habis saya punya roti kebab tu. Letak balik. Angkat balik. Biar. Allah. Anak buat apa? Macam mana nak tentukan rate diri kita tu kan? Macam mana nak tentukan adalah berdasarkan kepada kita lah. Pada kita. Berapa kita letakkan masa kita 1 jam? Berapa? Dia sebenarnya rate ni, okay. Astaghfirullahalazim. Mana? Pergi sana. Anak saya. Macam mana nak tentukan rate? Dia sebenarnya tengok pada level SKM kita. Allahu Akbar. Habis. SKM. Kalau dalam SKM ni Sijil Kemahiran Malaysia. Okey, bawah Kementerian Sumber Manusia. SKM ni kita kena tengok kemahiran kita dalam bidang tersebut. Kalau you cakap I tak ada SKM lah, saya cuma SPM ke apa, it's okay. You dengar dulu tahap 1. Dia ada 5 tahap kan. Tahap 1, jangan nanti cermin tu pecah. Jangan. Anak macam ni lah bila dibiarkan. Tahap 1, SKM tahap 1. Dia bermula dengan T. Akronim dia adalah tegap. Okey, tegap TEGA. Tahap 1 jangan. Aduh, hai. Pandai Tuan Hafiz gurau. Akronim dia adalah tegap TEGAP. Okey. Tahap 1 adalah T, tahu. Okey, tahap 1 adalah T. Tahap 2 adalah explain. So kalau kita nak tahu level kita dalam bidang tersebut, kita boleh explain. Tahap ketiga adalah G, guna. Boleh guna. Dalam bidang tersebut, you boleh guna alat tersebut. Boleh guna ilmu tersebut. Okey, tu tahap 3. Boleh guna. Tahap 4 adalah A, boleh ajar. A, boleh ajar. Tu maksudnya kita dah tahap 4, boleh ajar. Kalau kita dah sehingga tahap 3 sahaja, kita dah tahu rate kita kat situ. Kalau let's say lah, you setkan you punya price, kalau you tahu saja berapa ringgit nak upah, nak charge orang. Nak charge orang ni macam mana? Contoh kalau tahu saja, bolehlah kau bayar aku RM10. Okey, contoh. Kalau level 2 pula, you boleh explain. Nak explain ni, okey, aku boleh explain kat kau, tapi kau kena bayar aku RM30 lah. RM30. Contoh. You tahap 2. Kalau tahap 3, you boleh guna. You boleh guna, and then you boleh explain, you boleh, dan you tahu benda tu apa. So, kalau tahap 3, let's say you bayar, kau bayar aku RM50 lah. Aku tahu benda ni macam mana.
So kalau orang tahu tak benda ni Alim? Contoh kalau orang tanya saya sebelum ni kan, masa awal-awal dulu, tahu? RM50. Contoh. Kalau you dah sampai tahap 4 pula, tahap 4 dah lain dah. Kalau tahap 4 ni dia boleh ajar. Dia dah level, kalau dalam pembelajaran, kemahiran, you dah level diploma ke atas. Diploma dan degree ke atas. Diploma profesional ke atas. Kalau tahap 4 lah. Dan kebanyakan tahap 3 saja pun dah, kalau bekerja di pangkat dia dah supervisor dan manager. Sebenarnya. Kalau dalam real life, dalam dunia pekerjaan. So kalau tahap 4, berapa ringgit punya rate 1 jam? Berapa ringgit you punya rate 1 jam? You boleh ajar. Boleh ajar, okey lah, 100 lah, 150 lah. Contoh macam tu. Saya pula, disebabkan saya sebelum ni saya dah boleh sampai tahap 5. Apa tahap 5? Tahap 5 saya boleh buat penjualan. Saya boleh jual ilmu tersebut. Saya boleh buat modul saya sendiri. Kalau you dah sampai, you dah ada modul, maksudnya you dah lepas lah 5 level tu semua. You dah lepas semua level tu. You dah ada modul, you boleh jual ilmu tersebut. Kan, you dah boleh ajar orang, you tahu benda tu apa. You boleh explain pada orang macam mana, you tahu guna benda tu macam mana. So you punya rate, waktu tu rate saya dah RM250 1 jam. Macam tu. Okay. So itulah macam mana kita nak tentukan rate kita 1 jam, based on 1 jam. Dan saya set pula satu hari rate saya sebelum ni RM1,000, tapi sekarang rate saya satu hari RM3,000. RM3,000 satu hari. Tapi saya tak pergi pada RM3,000 sehari tu. Sekarang saya dah buat package dan saya nak bantu usahawan-usahawan yang nak jadi usahawan, dan dia nak ada income hari-hari, nak jadi peniaga golongan mikro dan PKS ni. RM3,000 itu baik dia bayar untuk dia ada bisnes. Okay. Since when pula dah naik RM3,000 ni? 3 kali ganda. Since saya dah certified trainer HRDF. HRDF ni adalah satu perbadanan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Apa tu? HRDF ni apa? Dia juga di bawah SKM. Sijil Kemahiran Malaysia, pernah dengar? Itulah dia. Semua bidang dia ada sijil Kemahiran Malaysia. Termasuklah sijil, kalau yang nampak diploma ke degree ke, tu adalah sijil juga SKM. Okay. So begitulah dia berkaitan tentang level rate yang you boleh set pada diri anda. Okay. So RM3,000, instead of you nak bayar saya untuk 1 jam, untuk 1 hari punya kelas you belajar dengan saya, baik you bayar RM3,000 tu untuk you jadi ejen saya. Minimum RM3,000 saja. RM3,000 saja. Okay. So macam mana nak join jadi ejen ni? You jadi ejen saya, semua ilmu you akan dapat. FG lain slow betul lah. Tak apa tuan, nanti tengok balik kat Facebook, kat YouTube ke apa. Nanti tengok balik kat YouTube saya ke apa. So itu saja daripada saya. Anak saya pun dah buat macam-macam. Dia pun dah sebelah. Bini saya pun dah buat macam-macam. Jangan macam-macam. Fatih, jangan macam-macam Fatih. Happy New Year. Okay. So itu saja daripada saya. So harap anda dapat manfaat. Dia dah lebih over delivered dah ni. Dah content saya hari ni berapa minit dah ni. Wow, dekat 1 jam dah. Tu dia. Kita jumpa lain masa dan lain kali. Semoga ianya bermanfaat. Saya Ali Munin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.